celestial body, especially for sun, earth and star. Okay, itu dalam chapter 2, descriptive astronomy. So descriptive astronomy, sebelum saya masuk ni, sebelum saya masuk mendalam lagi, descriptive astronomy untuk pembelajaran kali ini, dia terbahagi pada 3 subtopik. First adalah mengenai motion of celestial body. Okay, dia mengenai the basic of Earth motion. Okay, and then subtopik yang kedua kita akan pergi ke bintang. Begitu juga subtopik yang ketiga. Okay, subtopik yang kedua kita akan belajar mengenai bintang. Subtopik yang ketiga kita akan belajar mengenai cerapan bintang. Bukan maksudnya bukan kita betul-betul belajar mengenai cerapan bintang. Saya cuma secara teoretikal saya akan ajar waktu yang bersesuaian untuk kita buat star observation. Okay. So hari ini kita akan masuk motion of the celestial body and solar system. Solar system ni kamu tahulah, kita akan ada planet, kita akan ada bintang, kita akan ada matahari, kita akan ada bulan dan etc. Ini adalah solar system ni, kamu bolehlah rujuk mana-mana nota ataupun daripada Google ataupun YouTube. So hari ini saya akan memberi pengenalan mengenai motion of the celestial body. Tapi celestial body yang dimaksudkan untuk topik ni, kita more kepada planet dan juga more kepada matahari. Tak masuk lagi bintang. Bintang subtopik yang kedua. So for this week, your lesson outcome, you should be able to describe the motion of the celestial bodies and Earth. Celestial body yang dimaksudkan dekat sini adalah matahari. Okay, and then after you are able to describe the motion of the Earth, kamu akan juga able to explain both Kepler's law of motion of the Earth. Okay, kamu dah belajar pergerakan dia dan kita tengok apa kaitan pergerakan dia, bagaimana pergerakan dia dengan Kepler's law. Dekat mana-mana pun kita akan ada undang-undang. Begitu juga di outer space. Outer space pun ada dia punya law dia tersendiri. Okay, di mana sekiranya tak ada law, of course lah akan ada pelanggaran planet dan lain-lain. Okay, yang ini pun outer space pun ataupun celestial body pun dia ada law dia tersendiri. Okay. Okay, sebelum masuk mengenai motion of celestial body ni, so kita tengok dulu why do star or sun rise and set. Kenapa kita nampak matahari terbit dan terbenam? Okay, kenapa kita nampak matahari terbit dan terbenam? Apa yang kamu rasa? Bagaimana boleh jadi adanya matahari terbit dan terbenam ni? Ada siapa-siapa yang nak share dia punya opinion, pendapat? Sebab bumi berputar. Okey, sebab bumi beredar dan juga berputar. Okey. That's why kita akan nampak matahari dan bintang ni adanya terbit dan terbenam. Kalau kita mengharapkan pergerakan matahari dan bintang tu sendiri, matahari dan bintang tidak bergerak. Okey. Diorang statik pada tempat dia masing-masing. Tapi yang menyebabkan pergerakan tu adalah bumi tu yang berputar. Di mana kita anggapkan kita apabila kita reverse kita punya situation, kita akan nampak matahari yang terbit dan terbenam. So why do star or sun rise and set? That is because of motion of the earth. Okay. From Earth, we see the sunrise move across the sky and set. Kita boleh nampak dia terbit dan kita boleh nampak dia terbenam setiap hari. Okay, the star do the same night
at the same each night. Okay, ini adalah pada waktu siang dan ini adalah pada waktu malam. Okay, so this is because the earth rotates around the axis. Disebabkan motion of the earth lah, pergerakan bumi itu sendiri yang menyebabkan kita akan nampak rise and set, terbit dan terbenam. So, macam mana pergerakan bumi ni? Okay. Kan kita kata tadi kan, because of the earth rotates around the axis. Macam mana dia buat pergerakan? Dia berpusing daripada mana ke mana? Dia berputar daripada mana ke mana? Dari timur ke barat. Betul ke dari timur ke barat? Betul ke daripada timur ke barat? Betul. Betul. Semua yang lain setuju? Setuju. Kalau saya kata barat ke timur? Kiamat. Kiamat. Are you sure that your answer kiamat? Okay. Nak kiamat. So, ni north, ni south. So, ni east, ni west. Saya kata, kamu kata daripada mana? Yang kamu setuju, Mubin kata mana tak? Dari timur ke barat, east to the west. Okay? Okay, east to the west. Kamu kata east to the west. So, ini east to the west. Betul tak macam ni ya? Ataupun saya kata west to the east? Tak sama? Part mana yang kamu kata kiamat kalau benda ni adalah sama? Ataupun west to the east? Okay. Okay, see? Ada yang betul kan? Dia adalah, tak kisahlah daripada east ke west ataupun west ke east, dia punya direction dia adalah anti-clockwise. Kalau kamu kata east ke west, saya boleh kata juga west ke east. Okay, kata kamu kata east ke west. Saya boleh kata west ke east. Sama juga kan benda tu kan? Okay, tapi yang membezakan dia adalah anti-clockwise. Putaran dia anti-clockwise. Kata kamu kata timur ke barat. Okay. Bumi berputar daripada timur ke barat secara anti-clockwise. Itu jawapan yang tepat. Kalau kamu kata timur ke barat sahaja, saya boleh cakap barat ke timur juga. Okay? Apabila dia clockwise, dia mengikut putaran jam, itu baru kiamat. Okay? Mungkinlah kan. Saya tak adalah ni sangat. Okay? So, dia adalah secara anti-clockwise. Kalau kamu tengok gambar rajah dekat sini, ini adalah bumi. Okay? Ini adalah observer. Selalunya orang saya akan sebut observer lah. Okay? Sebab kamu pun observer kan? Kamu pun surveyor. Okay? Kata ini adalah surveyor or observer. Okay? Matahari bergerak daripada timur ke barat secara anti-clockwise. Okay? And then bila kita besarkan, kita zoom out kan kita punya pandangan, kita akan nampak celestial sphere. Okay, matahari berada kat sini ni. Tanya. Matahari berada kat sini. Ya, matahari kan. So katalah matahari berada kat sini. Okay, so apabila pergerakan ni, katalah orang ni ada kat sini, bumi berputar daripada timur ke barat secara anti-clockwise. Okay. Bila dia bergerak, dia akan nampak. So, ini adalah timur. Ini adalah barat kan. So, apabila dia bumi berputar ni, observer yang saya bulat ni. Okay. Apabila bumi berputar, okay, matahari berada kat sini, dia akan nampak matahari terbit dulu di timur. Dan apabila dekat sini, dia akan nampak matahari terbenam di barat. Okay. Boleh? Faham tak? Faham? Ada soalan?
Faham, madam. Okay, good. Tak ada soalan So, itu dia punya tu. Keywords dia adalah anti-clockwise. Pergerakan dia adalah sama. East ke west, west ke east tetapi secara anti-clockwise. Dan mengikutnya kalau kamu tengok gambar raja kat sini, saya ada nampak saya buat pergerakan matahari. Ada. Matahari, contoh ni saya bagi contoh je tau. Okay, matahari statik dekat sini. Okay, bumi berputar. Bila bumi berputar, kita duduk kat sini ni. Okay, kita memang bergerak tapi pergerakan kita kalau diikut ratio dengan pergerakan bumi jauh bezanya lah kan. Okay, so kata kita duduk kat sini. Katalah kamu statik. Nak juga kan nampak siang dan malam tu macam mana kan. Kamu duduk je statik kat satu tempat tu, bumi yang berputar sebenarnya. Matahari tak bergerak pun. Tapi apabila bumi berputar, apabila kita statik, kita reverse the situation, kita akan nampak matahari yang terbit dan matahari yang terbenam. Itu adalah pergerakan matahari. Okay. Kalau dilihat di sini, asal-asalnya pergerakan matahari, kita tengok dulu. The Earth experience a complex motion in space. Kompleks, kamu tengok kompleks. Maksud dia adalah secara kompleks lah. Kompleks ni apa kita katakan? Dia macam kompleks lah. Dia macam susah sedikit. Pergerakan dia tu adalah tidak sukar. Pergerakan dia tetap pergerakan dia. Tetapi pergerakan dia tu kalau untuk kita, dia adalah banyak pergerakan dalam satu masa. Okay? Two aspects of the Earth's motion in space are well known. Actually, there are three motion. Okay? Tetapi yang secara umumnya ataupun pergerakan yang memberi impak yang besar iaitu dua pergerakan ni lah. Okay. First, the Earth rotate on its axis once every 24 hours. Okay. In fact, the rotation rate is not exactly 24 hours and varies by a small amount on a daily basis, a matter of a few milliseconds. Okay. Okay. So, second, the Earth revolves around the Sun once a year. Once a year. Okay. In fact, that is what is meant by a year. Okay. Actually, the Earth moves around the Sun in paths that very nearly in a circle. More accurately, the path is described as an ellipse. Saya explain dulu, sekejap lagi saya explain. So, the Earth traces out its complete orbit once a year. Okay, and all the time is spinning on its own axis is one a day. Ni. Sama juga ayat dia sama macam yang sebelumnya. Cuma ni dia dah concludekan dia. Okay. Okay, Saya highlight siap-siap untuk kamu. Okay. Okay, apa yang dikatakan di sini, kita sebenarnya ada 3 pergerakan. Tapi 2 pergerakan yang well known adalah dia berputar pada paksinya. Dia berputar pada paksinya, contohnya di bumi. Okay, ni paksi bumi. Ini bumi. Ini North Pole and South Pole. Paksi bumi ni tidaklah wujud yang kita nampak, tetapi dia adalah dikatakan paksi bumi tu dia starting from North Pole and South Pole. Maksudnya titik pergerakan dia adalah, titik putaran dia adalah berpaksikan paksi North Pole and South Pole ni. So dia rotate kepada diri dia sendiri. Dia rotate. Okay. Dia berputar ni. Okay. Ini dia berputar. Dia berputar 24 hours. 24 hours cukup 24 jam. Okay. Apa yang dikatakan ni, the rotation rate is not exactly 24 hours. Untuk pergerakan sebenarnya, ada masanya bumi berputar untuk complete. Contohnya kamu pusing diri kamu sendiri. Kamu berdiri, kamu menghadap laptop kamu and then kamu pusing. Kamu pusing sampailah kamu menghadap laptop kamu balik. Okay. Macam tu juga bumi. Dia berputar pada paksinya. So paksi kamu di mana? Paksi kamu antara atas kepala kamu dan juga kamu punya bawah kaki kamu. Okay, itu paksi kamu. Kamu berputar kat tempat
itu. Okay. And then hasil putaran tu, okay, dia putaran tu dia sebenarnya bukan setiap kali putaran dia complete 24 hours. Okay. Kalau kamu tengok kita punya harian kita adalah 24 jam kan. 12 jam siang, 12 jam malam. Kita bahagikan kepada 12 jam, 12 jam. Okay. Sama juga ini. Cuma untuk iaitu adalah standard. Waktu yang kamu tengok kat jam kamu tu adalah standard. Maksudnya setiap hari kita akan mengalami 24 jam. Tetapi bumi ni putaran dia sebenarnya tak semestinya 24 jam. Ada kalanya dia 23 jam lebih. Ada masanya 24 jam tepat-tepat. Ada masanya 24 jam lebih. Okay? Disebabkan apa? Disebabkan pergerakan bumi tu sendiri. Nanti kita tengok dalam hukum Kepler. Okay? Itu yang akan menjadikan pergerakan bumi tidak serata. Okay, that's why not exactly 24 hours. Kadang-kadang dia bergerak laju, kadang-kadang bergerak perlahan. Tetapi hasil putaran lengkap tu kita akan katakan dia sebagai satu hari dan kita akan menjadikan dia ada siang dan malam di kawasan Khatulistiwa. Okay. Okay. Okay, and then another pusingan adalah the Earth revolve around the sun. Okay, dia dah buat pergerakan dah ni non-stop. Dia bergerak, dia berputar lah. Dia tak berhenti langsung. Dan pada masa sama ada satu orbit. Ni orbit dia. Contohlah ni orbit dia. Orbit dia tak berbentuk bulat tetapi berbentuk apa kita panggil, berbentuk elips. Okay. So akan ada matahari kat sini. Okay. So pada masa yang sama dia dah berputar ni. And then pada masa sama dia bergerak pula. Okay. Dan dia bergerak tu dia boleh bergerak mengikut laluan dia. Itu kejadian, sebaik-baik kejadian lah dia ikut laluan. Dia tak pergi ke laluan orang lain. Dia ada laluan dia dah. Dia ada orbit dia dah. Dia akan lalu ke situ. Okay. Ini kalau dia start daripada A, okay, dia bergerak nak sampai balik point A ni, dia mengambil masa lebih kurang, dengar ni saya kata lebih kurang 365 hari. Lebih kurang 365 hari. Lebih kurang. Okay. Exactly-nya adalah 365.25 hari. Untuk completekan dia punya peredaran mengelilingi matahari. Dan itu menjadikan dia sebagai setahun. Okay. So, ada soalan dekat sini? Okay. So, pergerakan yang ketiga, itu dua pergerakan yang kita tahu kan. Pergerakan ketiga, dia adalah secara wobbling. Tahu wobbling? Wobbling tu, umpamanya kamu main gasing, ataupun kamu main gasing moden tu apa? Beyblade kan? Okay, kamu main, kamu perasan tak dia macam wobbling, dia gasing. Okay, macam ni kan, gasing kan. Okay, ni ada tajam dia kat bawah kan, paku dia. Okay, so dia wobble. Dia wobble, sekejap-kejap dia pergi ke ini, kejap-kejap dia ke sini. Guna pen lain lah. Kejap-kejap dia ke arah ni. Okay, kejap-kejap dia ke sini. Okay, dia wobble. Okay, itu adalah pergerakan yang ketiga. Dia sentiasa macam tu. Macam tu. Okay, maksudnya kalau ni paksa bumi, kejap dia ke sini, kejap dia ke sini, kejap ke sini. Okay, dia wobble. Itu adalah pergerakan yang ketiga. Pergerakan yang wobble ni lah yang akan menjadikan 4 musim. Okay, so ini adalah pergerakan-pergerakan bumi. Okay, yang paling yang major yang memberi kesan kepada kita adalah dua pergerakan ini. Ini adalah pergerakan
First, dia adalah rotate on its axis, and second is Earth revolve around the Sun. Okay, through dia punya orbit, melalui orbitnya. Okay, itu adalah dua pergerakan. Pergerakan ketiga iaitu dia wobbling. Tapi wobbling tu adalah tidaklah memberi kesan sangat selain daripada 4 musim. Okay. So hasil dua pergerakan tu terbitnya dua terms, iaitu kita kelaskan kepada dua pembahagian pergerakan kepada dua jenis. First, diurnal motion, and second is annual motion. Diurnal motion ni dia ataupun dikenali sebagai gerakan harian. Okay, kalau dalam bahasa Melayu lah, gerakan harian. Annual ni, siapa tahu annual tu apa Pergerakan maksudnya? setahun. Pergerakan setahun. Okey, pergerakan. Okey, pergerakan setahun. Dah nama dah di annual kan? Okey, pergerakan tahunan. Okey. So apa itu diurnal motion dan annual motion? Yang inilah yang saya kata balik ni. Yang slide number 6 ni. Okey. Earth rotate on its axis dengan Earth reverse around the Sun. Itu yang menjadikan dia adalah pergerakan diurnal motion and annual motion. So jom kita tengok dulu apa itu diurnal motion. Okay. Untuk slide ni, okay, dia memang banyak slide untuk diurnal motion sahajalah, tetapi dia punya maksud tu adalah berulang-ulang. Okay, so the Earth is rotating around an axis called its rotational axis. Dia punya axis yang ini. Ni axis dia. Okay, and then the Earth axis is steep. Maksudnya dia mempunyai kesengatan over about 23.5 degree from vertical. What is mean by tip over around about 23.5 degree verticals adalah, contohnya ini orbit dia. Lama. Control Z. Tangan tak ni. Okay. So this is Earth orbit. Ini Earth orbit kan. Okay, ini Earth orbit. Okay, ini adalah axis. Apa kita panggil ni? Axis bumi. Okay, rotational axis. Earth axis. Okay, apa yang kata 23.5 ni, saya tak lukis bumi ni kan. 23.5 ni from vertical. Maksudnya daripada vertical kita, kedudukan vertical tu maksudnya 90 degree daripada orbit tersebut. Okay, 90 degree daripada orbit tersebut. Contohnya ini 90 degree. Jika kita kata vertical tu dia mesti 90 degree from inilah. Okay, ni 90 degree. So bumi tu dia mempunyai kesengatan yang ini sebanyak 23.5 degree. Dia tidak akan menegak. North Pole and South Pole akan berada pada kesengatan sebanyak 23.5 degrees from verticals. Dia tak akan jadi macam ni. Dia tak akan jadi straight macam ni. Never and never. Okay, ni. Tak akan. Okay, dia tak akan jadi. Okay, dia sentiasa berada keadaan kesengatan sebanyak 23.5 degree from the vertical. Okay. The Earth rotate around once in 24 hours. The time it takes for the Earth to rotate completely around one is what we call a day. It is Earth's rotation that gives us night and day. Cuba tengok dekat sini. Okay. Ni kutub utara. Kita tengok dari atas. Okay. Katalah kamu duduk di sini. Kamu akan nampak dia pergerakan bumi adalah lawan jam kan? Okay, lawan jam itu. So kamu akan nampak, first kamu akan nampak sunrise. Okay, sunrise di sebelah timur kamu. Okay, and then bila kamu dah nampak sunrise dekat sini, and then bila kamu pukul 12, kamu akan nampak tengah hari, di mana matahari ni betul-betul di atas kepala
kamu. And then dia berputar lagi. Kamu akan nampak matahari dah nak terbenam. So ini adalah east kamu, ini adalah west. So bila kita buat rotation, ini adalah east kamu, ini adalah west. Ini adalah east kamu, ini adalah west. So kita nampak tak dia terbenam pada terbit di timur dan terbenam di barat. And then putar lagi kita akan menghadapi midnight and then kemudian kita akan adanya hari baru. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, so kita akan mengalami separuh adalah waktu siang, lagi separuh adalah pada waktu malam. Ini yang saya kata yang berada di khatulistiwa. Nanti kita tengok balik ada semua orang mendapat tak cahaya matahari dan malam adalah pada selang masa yang sama. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, ini pergerakan diurnal motion. Okey, ini pergerakan diurnal motion. Okey, yang mana dia menjadikan siang dan malam. Yang mana dia memberi kesan kepada kita iaitu siang dan malam. Okay, so the Earth rotates around the axis and imaginary line through the center of the planet. Saya dah explain dah yang atas ni, sama je. The axis connect the north and south pole. Okay, the Earth's axis does not point straight up and down, but it still 23.5 degree. Dia tak akan berada di secara tegak daripada kamu punya orbit, daripada kita punya orbit bumi tu. Dia sentiasa berada pada kedudukan sengit. Dan berbalik kepada saya kata wobbling tu, kesengitan dia tak adalah macam ni. Okay, kalau saya tunjuk kalau wobbling ni kan, okay, kesengitan dia tak adalah macam ni. Dekat sini pun macam ni, dekat sini pun macam ni, dekat sini pun macam ni. Tak adalah kan. Okay, sebab dia wobbling, apabila dekat sini, dekat sini, macam ni pula. Okay, and then ada masanya macam ni, ada masanya macam ni, ada masanya yang North Pole ni ke arah kita, South Pole ni masuk kepada matahari. Okay, ada masanya North Pole di luar orbit, South Pole berada menghadap matahari. That's why itu adalah wobble. Kalau kamu sendiri yang pembuat, kalau kita ada kelas F2F kan, selalunya saya akan minta pelajar jadi model saya lah. Bumi, matahari dan bumi dan matahari. So saya minta lah dia buat pergerakan. Itu pun kita dah pening dah. Ini adalah sebaik-sebaik kejadian lah. Okay. Dia boleh ikut pada orbitnya dan dia boleh berputar pada diri dia sendiri. Pada masa sama dia berputar tu secara wobbling. Tetapi yang saya kata ni macam ni kan. Okay. Yang saya kata dia wobbling ni kan. Dia tak akan tegak. Dia tak akan tegak. Dia sentiasa berada dalam keadaan sengit. Okay. So this means that different places pass through the different amount of sunlight and darkness each day. We are carried in and out of the sunlight that is always shining on half the planet. When one side of the planet has day, the opposite side has night. Okay. Katalah ini, katalah bukan orang yang sama, observer yang berbeza. Okay. Katalah ni A, ni B, ni C dan ni D. Semua berada di atas khatulistiwa. Okay. So yang kalau kamu tengok A ni dia tengah waktu nak masuk tidur. Tapi yang si B ni dia baru bangun tidur. Yang si C ni dia baru nak lunch dan si D ni dia baru nak dia baru balik kerja lah. Okay. So kalau kamu boleh tengok setiap tempat dia akan mempunyai siang dan malam berbeza dan hasil daripada kesengitan ataupun the tip of Earth axis, okay, menyebabkan yang mempunyai amount cahaya matahari dan amount malam tu adalah berbeza. Okay, we are carried in and out of the sunlight that is always shining the half of planet. So this means that the different places, okay, different places pass through different
amount of sunlight and darkness each day. Okay, disebabkan kesengitan ni sebanyak 23.5 degree ni. Okay, kalau tengok dekat sini, tengok dia akan berada sengit. Okay. Kalau dekat sini, observer A, kalau kamu nampak yang warna merah ni, dia mungkin dapat 12 jam, dia mungkin dapat 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi orang yang dekat North Pole ni, ada masanya dia nampak, dia dapat siang yang lebih lama daripada malam. Dan kat South Pole ni adalah malam yang lebih lama daripada siang. Okay, benda tu tidak berlaku secara setahun, tapi akan berubah. Ini nanti kita akan belajar dalam 4 season. Kamu tengok macam mana pergerakan ataupun perubahan kepada setiap point on the earth ni. Okay. So itu adalah diurnal motion. Ada soalan mengenai diurnal motion? Tak ada yang lain pun tak ada ke? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okey, boleh faham Boleh faham? Boleh, madam. Boleh, madam. Okey. Soalan ni sometimes lah kan. Dia kata soalan jenis-jenis soalan yang keluar dekat sini, dia kadang-kadang minta kamu differencekan diurnal motion dengan annual motion. Ada kalanya dia minta kamu discuss mengenai diurnal motion sahaja. Ada kalanya dia minta kamu discuss kepada annual motion sahaja. Ada kalanya dia minta just briefly describe. Okay? Tengok markah juga. Okay? Kalau 5 markah macam mana jawapan dia? Kalau 10 markah macam mana jawapan dia? So tengok dekat situ. Okay? So kalau dia minta difference, make sure difference tu daripada satu sudut. Contohnya diurnal motion. Diurnal motion, point yang pertama untuk diurnal motion, kalau dia minta difference lah kan, Earth rotate. Kalau annual motion, Earth revolve. Daripada dia dari sudut pergerakan. So provide day and night. Okay, yang ini provide a year. Okay, so dia akan ada daripada sudut yang sama, ada difference tu, dan pergerakan dia adalah berbeza. Itu kita boleh tengok pada difference dia. So nanti soalan ni pun kadang-kadang selalu naik jugalah. Diurnal dengan annual motion. Okay, so we go to the annual motion. Okay, the motion of the Earth in its orbit around the Sun called annual motion because it takes a year to complete one revolution. Untuk lengkapkan satu peredaran tu. Earth revolve around the Sun once per year. The Earth orbit the Sun in a counterclockwise motion, coming to the same position every 365.25 Earth. Tengok ni, ini yang saya kata ni. That's why kita akan mempunyai hari yang berbeza-beza. Okay. So, Earth revolves in its ellipse orbit where Sun is at one of its focus. Okay. This orbit was occurred in one plane called ecliptic. Ni apabila kita tukarkan kita yang statik, matahari yang bergerak, kita akan nampak pergerakan matahari adalah mengikuti garisan ekliptik. Ini adalah bumi. Pergerakan bumi. Matahari tak duduk di tengah-tengah lah. Dia berada di salah satu titik. Lukisan ni salah. The average distance from the Earth to the Sun, the semi-major axis of its orbit is 149,597,890 kilometer. As the Earth revolves around the Sun, the place where light shine got the brightest change. This motion gives us a different season. Salah satu kesan daripada pergerakan annual
motion. For instance, the poles receive less light than does the equator because of the angle that the land around the poles receive the sun light. Okay. When the north pole is tilted toward the sun, the northern hemisphere is presented to the sun at a greater angles that the southern hemisphere and the northern hemisphere gets warmer. When this happens, the northern hemisphere gets summer while the southern hemisphere gets winter. Nanti tengok ni, dia berbeza. Ada kalanya northern hemisphere get winter, southern hemisphere get summer. Okay. When the south pole is tilted toward the sun, the two season reverse hemisphere. Okay. Tengok balik animation ni apa. So, the motion of the earth in its orbit around the sun. So, dia adalah pergerakan di dalam peredaran bumi mengelilingi matahari. Okay. Kita ada orbit. Okay. Earth revolves around the sun once per year. The Earth orbits the Sun in a counterclockwise motion, coming to the same position every 365.25 Earth day. Earth revolves in its ellipse orbit. So, dia akan ada berbentuk ellipse. Lah, saya lukis tak adalah ni sangat. So, kenalah menggunakan shape supaya lukisan tu menariklah sikit. Okay. So, ini adalah ellipse. Okay. Karakteristik of ellipse ni, karakteristik ellipse ni adalah dia mempunyai major radius and minor radius. Okay. Okay. Ni adalah major radius, ini adalah minor radius. Dia punya jejari adalah tidak sama. Okay. Untuk tengok ukuran major radius dia, yang ini. Dia dah sebut dah dalam ni. Ni, okay, semi-major axis of its orbit. Yang ini 149,597,890 kilometer. Okay. So, kita akan ada di antara di antara minor radius dengan minor axis dengan major axis. Okay. Dekat major axis ni akan ada dua focal point. Okay. 1, 2. Okay. Kamu tengok balik ellipse ni dia terhasil daripada berapa bulatan. Kamu boleh tengok balik bagaimana untuk menghasilkan ellipse ni. Okay. So dia akan ada dua titik focal di mana matahari akan berada di salah satu titik. That's why saya kata matahari tidak berada di tengah-tengah. Dia berada di salah satu titik di mana dia akan ada major distance, okay, major sun earth distance dan minor sun earth distance. Dia ada antara dua. Dan bumi berputar dekat sini. Bumi beredar, bukan berputar. Berputar tu rotate lah. Bumi pula besar daripada matahari. Okay, sorry. So dia beredar. Okay, secara anti-clockwise ni. Okay, dan sampai balik ke point ni. A ni mengambil masa dalam 365.25 hari. Okay, hasil daripada putaran ni yang akan menghasilkan apa? Hasil daripada 365.25 hari ni akan menghasilkan apa? Ada siapa-siapa tahu? Empat musim kurang tepat. Menghasilkan satu tahun. Menghasilkan 1 tahun. Ya, dia memang menghasilkan 1 tahun. Tapi akan menghasilkan dalam tahunan kita apa perbezaan setiap tahun kita? Bulan Februari. Bulan Februari. Kita akan ada hari lompat ataupun tahun lompat. Katalah tahun pertama 365.25 hari. Tahun kedua 365.25 hari. Tahun yang ketiga 365.25 hari. Tahun keempat 365.25
hari. Menyebabkan ini menjadikan 1 hari. Betul tak? 0.25 tambah 0.25 tambah 0.25 tambah 0.25 dia akan extra 1 day. Betul? That's why 4 tahun sekali Februari kita akan ada 29 hari. Okay? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, itu yang menyebabkan that's why kita punya kehidupan dia ada relate dengan astronomi. That's why dia kata astronomy is queen of science. Mana-mana pun kita akan terlibat dengan astronomi. Even kalau orang belajar pertanian pun dia ada melibatkan astronomi juga di mana dia melibatkan cahaya matahari. Okay. So dia berbentuk elip. Okay. So this orbit was occurred in one plane called ecliptic. Ni yang dikatakan ecliptic ni kan, ini kan orbit kan. Okay, bumi berputar ataupun bumi beredar mengelilingi matahari melalui orbitnya. So itu kalau kita nampak, kalau kita duduk di, contohnya kita naik roket, kita pergi ke angkasa lepas, kita nampaklah bumi tu beredar. Okay, dan kita nampaklah matahari tu statik. Okay, tapi sekiranya kita berada di bumi dan kita menganggapkan diri kita ni statik, kita akan nampak matahari yang gerak. Ni kamu dekat Academic Heights, kamu tengah observe matahari. Okay, kedudukan matahari sebenarnya dekat sini, tapi apabila melibatkan for to determination of azimuth, kita projectedkan kita punya matahari di atas celestial sphere. Kita anggap dia stuck on the celestial sphere. Bukan matahari sahaja, bintang, bulan dan lain lagi. So kita anggapkan dia berada dekat sini. Tapi dia berada dalam satu garis lurus lah. And then itu yang menjadikan orbit yang orange ni, apabila kita yang statik, kita tengok yang orange ni akan jadi ecliptic, iaitu laluan matahari sepanjang setahun. Okay? Dia reverse situation daripada pergerakan bumi itu sendiri. Apabila kita reverse situation, kita akan nampak matahari bergerak. Tapi apabila kita nampak matahari bergerak, pergerakan matahari itu adalah di dalam laluannya, iaitu laluannya apa? Laluannya adalah ekliptik, di mana ekliptik itu terhasil daripada orbit bumi. Okay? Dan laluan tu adalah selama setahun, bukannya sehari. Okay? Laluan ni, matahari nak fully complete dia punya bulatan di atas celestial sphere ni adalah selama setahun, bukannya sehari. Okay. So, kalau kita tengok sikit ini, as the earth revolves around the sun, the place where light shine got the brightest changes. This motion gives us the different seasons. Saya tunjuk dekat sini je lah nah, bagi jelas. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, kita akan ada 4 musim. Apa 4 musim tu? Winter, autumn, summer. Selalu kita start dengan apa dulu? Kita akan start spring. Lepas spring, summer, Autumn dengan winter. lepas tu kita akan ada autumn, tu adalah winter. Yang ini ni pergerakan dia ni bukannya okey tahun ni kita bulan 1 kita nak ada spring, bulan 3 kita nak ada autumn tak ada Dia adalah mengikut dia. Okey. Dah spring dia akan ada summer. Lepas summer dia akan bermulanya musim autumn. Bila ada autumn bermulanya musim winter. Lepas tu dia rotate balik. Lepas winter dia akan jadi spring balik. Okey. Contohlah dekat sini. Okey. Katalah dekat sini musim bunga. Okey. Musim bunga. Spring. Seluruh ni akan mengalami musim bunga. Kalau kamu tengok seluruh permukaan ni dia menghadap matahari.
Kalau maksudnya north and south pun dia menghadap matahari pada waktu yang sama. Even dia punya tu adalah, saya ingat macam tu juga ni. Tapi apabila dekat sini maksudnya North Spring, kita tengok spring dulu North Spring. Lepas tu dia pergi dekat sini. Bila dia berada dekat sini, North akan jadi sama. Okay. Apabila North menjadi sama, secara automatiknya ini akan jadi winter. I'm so sorry. Okay, spring kat sini. Okay, spring kat sini. Lepas tu dia pergi dekat sini. Kat sini matahari akan jadi, matahari north akan jadi sama. Lawan dengan sama adalah winter. Kat sini akan jadi winter. And then bila datang sini, okay, lepas sama apa? Dia akan jadi autumn. Okay, utara ni saya bagi tahu utara sahaja. Lepas tu bila ada autumn kat sini, dia akan pergi dekat sini, dia akan jadi winter. Lepas winter, dia pergi balik spring. Itu bahagian north. Okay. Dan berlawanan dengan north hemisphere, kan tadi dah tulis dah kan. Okay. When the south pole is tilted toward the sun, the two seasons reverse hemisphere. Okay, tengok ni. When this happen, the northern hemisphere get summer while the southern hemisphere get winter. Okay, so ini adalah spring. So dia punya lawan dia adalah autumn. Okay, so bila bahagian selatan hemisphere ataupun south hemisphere, dia akan mengalami winter. Okay, dekat sini dia akan mengalami spring. Dan di sini dia akan mengalami summer. Okay, antara dua musim ni dia tidak akan, antara dua hemisfer ni dia tidak akan mengalami musim yang sama. Dia adalah berlawanan. Spring berlawanan dengan autumn, summer berlawanan dengan winter. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, hasil daripada kesengitan ni, kamu boleh nampak. Okay. Ni, kalau matahari kat sini, okay, kutub utara kat sini kan. Saya ingat contohnya ni. Ini North Pole, ini South Pole. Okay. So, kamu akan nampak matahari macam ni. Matahari dia punya pancaran dia kat sini. Okay. Half sahaja dia ada ni. Half sahaja yang akan ni. Half lagi adalah waktu malam. So, kamu boleh conclude dah dekat sini. North Pole akan mengalami waktu malam yang lebih panjang daripada waktu siang. Manakala South Pole akan mengalami waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malam. Sebab dia dapat dia punya angle of South Pole ni lagi banyak menghadap kepada matahari berbanding dengan North Pole. Okey, boleh tak? Faham tak? Ada soalan tak? Faham, madam. Yang lain okey? Okey, madam. Okay. Okey. So itu yang menjadikan kat sini winter. Okey, dan South Pole akan jadi summer. Kalau kamu tengok pun waktu Christmas, ada je kan negara yang tiada salji, ada sahaja negara yang ada salji. Selalunya bila waktu Christmas, negara yang ada salji adalah pada North Pole. Dan negara yang menyambut Christmas tapi tanpa salji adalah South Pole. Okay, dia tengah mengalami waktu musim panas. Tetapi waktu tu waktu Christmas. Itu adalah berada di tempat hemisfer South Pole. That's why kalau kita tengok
Ni dongeng je lah kan. Kalau apa? Christmas mesti ada apa? Saya lupa yang berjanggut tu. Santa Claus. Santa. Santa Claus. Kalau kita tengok kan, dia orang akan sebut Santa Claus berada di North Pole dan North Pole tu pula berada dalam keadaan sejuk dan bermusim berapa tu bersalji. Okey. Itu yang hasil daripada kesengatan ni lah yang akan menyebabkan kita adanya 4 musim. Kalau kamu tengok pula dekat sini apabila bumi berada sebelah sini kan. So, ni matahari. Okey, ni bumi. Okey. North Pole and South Pole. Macam saya katalah. Okey. Matahari ni apabila bumi menghadap matahari, separuh daripadanya akan mengalami siang dan separuh lagi akan mengalami malam. Dan tadi dekat sini kita tengok North Pole akan mengalami waktu malam yang lebih lama berbanding siang, tetapi apabila tibanya satu point ataupun satu situasi di mana North Pole akan mengalami siang yang lebih lama berbanding waktu malam. Okay. And then daripada itu South Pole akan mengalami waktu malam yang lebih lama daripada siang. Ini yang akan menjadikan North Pole mengalami sama. Okay. Dan South Pole mengalami winter. Okay. Itu hasil pada annual motion. Maksudnya pergerakan matahari ni bukannya saja-saja pergerakan bumi ni bukanlah saja. Semuanya ada kesan di sebalik kejadian tersebut. Okay? So, ada soalan setakat ni? Takutlah ada yang saya tak explain lagi. Tak ada, madam. Okay? Boleh? Boleh? So, perlu take 5 ataupun continue? Take 5 madam. Apa take 5? Okay, kita take 5 dahulu. Sekejap lagi kita akan masuk Kepler's Law of Planetary Motion. Kita kena 3 kali take 5 ni. Pertama, atau kedua. Masuk world season. Okay? So, after take 5 ni, saya harap semua boleh on kamera lah kot. Okay, so take 5 dahulu.